Datuk Jusli bin Ajirul Libaran. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 7. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Libaran. Seperti mana Dewan sedia maklum, pembentangan ucapan bajet 2014 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah dibentangkan pada 25 Oktober yang lepas. Alhamdulillah, maklum balas yang diterima sama ada dari masyarakat, pihak industri, swasta, penjawat awam, ramai yang menyambut baik dan positif terhadap langkah dan inisiatif yang telah diumumkan. Dalam proses penyediaan bajet negara, Kementerian Kewangan sememangnya memperhalusi setiap cadangan dan input dari semua pihak. Ini termasuk mengambil kira input dan pandangan pelbagai pihak dari sektor swasta, kementerian dan agensi, pihak media, NGO, ahli-ahli yang berhormat serta individu perseorangan melalui beberapa platform seperti Majlis Konsultasi Bajet, Perbincangan Fokus Group dan termasuk input daripada Blok 1 Malaysia. Sebagai tambahan, Kementerian Kewangan juga telah mengadakan konsultasi bajet secara khusus di Sabah dan Sarawak yang melibatkan penyertaan lebih 400 orang serta perbincangan bersama setiausaha kerajaan negeri termasuk negeri pembangkang bagi mendapatkan pandangan dan input mereka. Secara rekod, sebanyak 104 memorandum telah diterima semasa Majlis Konsultasi Bajet yang dihadiri hampir 497 orang peserta yang mewakili sektor swasta, badan profesional, ahli akademik, think tank, NGO dan agensi kerajaan. Ini merangkumi isu dan cadangan dari aspek ekonomi makro, sektoral dan sosial. Jumlah ini tidak termasuk 15 mesyuarat fokus group yang telah diadakan dan cadangan-cadangan lain melalui Blok 1 Malaysia, Facebook Kementerian Kewangan dan pelbagai saluran media yang lain. Secara keseluruhan, bajet 2014 memberi tumpuan dan penekanan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus kukuh, antaranya dengan langkah merancak pelaburan, meningkatkan ekspor dan majukan sektor-sektor yang berpotensi. Di samping itu, melalui inisiatif bajet 2014, kerajaan komited untuk terus mengutamakan kesejahteraan rakyat dari sudut meringankan beban kos sara hidup, menyediakan kemudahan perumahan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk terutama di kawasan luar bandar, memperkasa pembangunan modal insan serta memastikan kedudukan keuangan terus kukuh termasuk mengurangkan defisit fiskal, hutang negara yang terkawal dan perbelanjaan mengurus yang berhemah. Terima kasih. Libaran. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Menteri begitu jelas menjawab soalan saya pada pagi ini. Bajet 2014 yang telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, saya kira telah disediakan hasil proses penyediaan yang mantap dan terperinci. Bagi pihak rakyat Libaran, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan limpahan daripada bajet ini sampai juga ke kawasan saya. Soalan tambahan saya, Datuk Yang Dipertua, bolehkah Yang Berhormat Menteri Kewangan jelaskan apakah fokus yang diberikan untuk rakyat Sabah dan Sarawak dalam bajet kali ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Penyediaan bajet ini mengambil masa yang lama, 8 ke 9 bulan dalam setiap tahun. Dia bukan mengambil masa 8 ke 9 hari atau 8 ke 9 minggu, Tan Sri Yang Dipertua. Lama, bermula daripada bulan Februari, seawal bulan Februari sehinggalah hari-hari terakhir sebelum 25 hari bulan ataupun Jumaat yang terakhir pada bulan Oktober. Khusus untuk Sabah dan Sarawak, sebenarnya apabila kita menyatakan rakyat dapat BRIM, itu keseluruhan Sabah dan Sarawak juga. Apabila kita kata indeks kesejahteraan Malaysia, juga untuk Sabah dan Sarawak. Apabila kita kata pembangunan luar bandar, pastinya Sabah dan Sarawak. Dengan menaik taraf 437 km jalan itu, kebanyakannya Sabah dan Sarawak. Pen Borneo 500 juta itu Sabah dan Sarawak. Bekalan air, tangki air di Sarawak 75 juta,
bekalan air 8,000 rumah, 457 juta itu pun kebanyakannya Sabah dan Sarawak, termasuklah elektrik, mengukuh sistem penjanaan, penghantaran, kemudian dari segi pengukuran tanah adat, pengesanan hak pemilikan tanah adat misalnya 50 juta untuk Sabah dan Sarawak, penubuhan 3 Rural Transformation Center, pusat transformasi luar bandar yang baru, di antara 3 itu Negeri Sembilan, kemudian satu lagi di Sabah, satu lagi di Sarawak. Ini antara perkara pengkhususan selain daripada kita ingin meneruskan projek seperti di Sepitang, Samur, dan juga di Kebabangan sebagai pusat oil and gas. Itu di antara projek-projek khusus yang telah disebut. Ada 100 touch points dalam bajet ini, dan kita akan mengedarkan 100 touch points ini, 100 pengumuman, Tan Sri. Banyak, bukan 1-2, tapi 100 ada di tangan saya ini, dan kita akan edarkan maklumat ini untuk makluman. Terima kasih. Terima kasih Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Pak Menteri. Kita sebenarnya mengalu-alukanlah tindakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk terlebih dahulu mendapatkan pandangan umum sebelum membentangkan bajet 2014 tempoh hari. Dan sebenarnya ini memang menjadi amalan kebiasaan dalam proses pembentukan dasar-dasar awam bagi sebuah negara yang demokrasi. Cuma apa yang saya kesalkan ialah tindakan ini tidak dilakukan pada semua perkara. Sebagai contoh, sewaktu melibatkan kepentingan awam seperti kenaikan harga barang dan juga harga barang kawalan seperti bahan bakar, gula dan seumpamanya, termasuk juga dengan isu TPPA dan juga GST, tidak terlebih dahulu dibincang ataupun dibawa kepada pengetahuan awam untuk mendapat pandangan daripada masyarakat. Jadi soalan saya, apakah pihak kerajaan boleh bersetuju untuk membuat satu ketetapan dan juga kriteria yang khusus supaya apa saja dasar-dasar penting yang melibatkan kepentingan rakyat diapung terlebih dahulu untuk pengetahuan dan juga penjelasan ataupun respon balas daripada rakyat sebelum membuat satu ketetapan. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Merloh, Tan Sri Yang Di-Pertua. Perkara yang telah diberikan kepada rakyat untuk ditarik balik adalah suatu yang amat sukar dilakukan oleh mana-mana kerajaan. Itu yang berlaku apabila kita mengurangkan subsidi 20 sen untuk petrol dan diesel dan juga 34 sen penghapusan subsidi gula. Tetapi sebelum itu ramai tidak maklum pun, rakyat tidak tahu pun ada 34 sen subsidi gula. Sebagaimana rakyat sekarang ini amat kurang maklum, ada subsidi untuk tepung, ada subsidi untuk beras, ada subsidi untuk gas memasak, ada subsidi untuk minyak masak. Tetapi apabila kita telah berikan, kita nak tarik balik ialah satu proses yang sukar. Ya. Apabila kita tanya pada rakyat, adakah kita rakyat setuju untuk kita tarik subsidi ini? Jawapannya pastilah tidak. Ya. Tetapi kebijaksanaan kita mengatur dan memberikan penjelasan selepas itu adalah perkara yang lebih penting. Misalnya apa yang kita lakukan daripada ratusan juta pengurangan 340 juta pengurangan subsidi gula misalnya, kita gunakan itu untuk membina 50 klinik Satu Malaysia yang baru, 30 klinik desa, memperbaiki kesihatan rakyat, dan juga kita menarik 20% subsidi itu juga tujuannya untuk kita mengurangkan apa yang diberikan kepada mereka yang pendapatan 3,000 dan ke atas. Kerana mereka yang pendapatan 3,000 dan ke atas ini menggunakan 70% daripada subsidi petroleum. Yang pendapatan 3,000 dan ke bawah hanya menggunakan 30% daripada subsidi petroleum 2,000 juta ringgit sebulan itu. Jadi apabila kita membuat keputusan, kalau kita tanya kepada semua, mereka tidak bersetuju. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Tuan Merloh, kita di hadapan kita ialah kesejahteraan rakyat. Apa yang kita fikir baik untuk rakyat, tentunya kita akan melaksanakan walaupun ia kurang popular setengah-setengah keputusan itu. Bahagian bajet, bahagian cukai, bahagian ekonomi, ya, bahagian keuangan, Bank Negara Malaysia, semua terlibat untuk merumuskan bajet setiap tahun.
Begitu juga menteri-menteri dan juga ketua setiausaha kementerian-kementerian. Ini kita dengar pandangan-pandangan mereka. Kita pergi ke kementerian-kementerian 2 bulan dalam masa setahun. Bertanya kepada pegawai yang menguruskan bajet di kementerian masing-masing yang dikepalai oleh ketua setiausaha kementerian. Bertanya 2 bulan kepada semua kementerian, apakah yang terbaik untuk dilakukan di kementerian itu kepada rakyat. Ini adalah kerja Kementerian Kewangan dan pegawainya setiap tahun tanpa henti untuk memastikan bajet dilaksanakan dengan baik. Dan saya mengambil pandangan Ahli Yang Berhormat Temerloh itu dengan fikiran yang positif untuk dasar-dasar yang lain. Terima kasih. Yang berhormat Dr. Haji Izani bin Haji Hussein, Pangkalan Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, bagi meningkatkan produktiviti, integriti serta imej positif dalam sistem tadbir urus sektor awam, kerajaan telah mewujudkan unit integriti di Kementerian Dalam Negeri dan jabatan di bawahnya, iaitu Pulih Diraja Malaysia dan serta Jabatan Immigration Malaysia. Unit ini bertujuan untuk memastikan penjawat awam mengamal budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme. Inisiatif ini akan dapat memendung salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi di kalangan penjawat awam. Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan 6 fungsi trust, iaitu 1. Tadbir urus, memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan. 2. Pengukuhan integriti, memastikan kebudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi. C. Pengesasan dan pengesanan dan pengesahan. 1. Pengesahan dan pengesahan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tata lakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. Dan 2. Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab. Di pengurusan aduan, menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan, maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi. E. Pematuhan, memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. F. Tata tertib, melaksanakan fungsi urustia lembaga tata tertib. Tan Sri Yang Ketua, PDRM khasnya sebagai usaha telah dilaku bagi meningkatkan lagi imej dan integriti PDRM seperti mewujudkan perancangan strategik PDRM dengan mengunjurkan guna tenaga yang diperlukan menjelang tahun 2015, iaitu 40% terdiri daripada pegawai kanan dan 60% terdiri daripada anggota pangkat rendah bagi mencapai objektif transformasi modal insan ke arah menjadi PDRM sebagai world class policing dan mencapai Government Transformasi Program ataupun GTP. Bagi mengatasi masalah integriti dan penyalahgunaan kuasa, PDRM mengambil pendekatan tidak tolak ansur ke atas warganya yang melaku kesalahan tata tertib dan rasuah, malah akan memastikan amalan disiplin yang tinggi dipatuhi. Mana-mana anggota yang didapati melakukan apa-apa pelanggaran, peraturan dan mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa, tindakan yang tegas akan dikena terhadap mereka, termasuk diambil tindakan tata tertib, buang kerja dan mendakwa di mahkamah. PDRM melalui urustia KPN, Ketua Polis Negara Tata Tertib, sentiasa melaksanakan tindakan-tindakan positif untuk memastikan warganya mematuhi peraturan dan undang-undang melalui aktiviti tersebut.
Pertama, pemeriksaan proaktif iaitu pemeriksaan mengejut ke atas frontliners di hadapan. Kedua, melaksanakan mystery shopping iaitu penyamaran secara fizikal atau melalui telefon untuk memastikan penugasan di lapangan adalah mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan. Ketiga, menjalankan ujian kencing untuk memastikan warga PDRM tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah yang mungkin akan berkaitan dengan pelakuan rasuah. 4. Pelancaran poster jauh rasuah dengan bertemakan membudayakan amalan integriti dalam PDRM telah dilancar pada 14 Mac 2012. Sasaran pengagihan poster adalah bahagian yang sering dikunjungi oleh orang awam seperti kaunter pejabat pertanyaan, bilik pegawai penyiasat, cawangan trafik dan sebagainya bagi memberi kesedaran kepada orang awam agar tidak menawarkan rasuah kepada anggota PDRM. Kelima, pemeriksaan ke atas pelaksanaan sistem kawalan disiplin dadah SKDD jalan dengan matlamat membantu anggota polis menjauh diri dari aktiviti penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan dadah dan termasuk pengawalan berlakunya aktiviti rasuah. SKDD meliputi butiran peribadi, jaya, pendapat dan harta dan laporan penyelia. Perjumpaan secara personal penyelia dan anggota yang diselia wajib dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 1 bulan. Perjumpaan adalah bagi menyampaikan teguran, nasihat, arahan dan prestasi diri serta bahagian keluarga. Keenam, PDRM juga mengamal pendekatan korektif dengan penubuhan bahagian agama dan kaunseling ataupun bakar yang bertanggungjawab dalam membantu mengatasi mana-mana anggota yang memerlukan bantuan dari segi kaunseling dan pembentukan sikap yang lebih berintegriti dan berkhidmat tinggi. Tuan Sri Yang Ketua, terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Speaker dan terima kasih pada Menteri yang menjawab. Begitu baik jawapannya, cuma persoalannya ialah dalam keadaan semasa jenayah meningkat begitu ketara, indeks rasuah tidak menurun dengan signifikan, peningkatan parti pendatang asing begitu berleluasa, kad pengenalan palsu, dan juga kalau kita tengok persepsi orang ramai mengenai korupsi di kalangan orang-orang politik dan polis juga dapat tinggi. Jadi persoalannya dalam keadaan semasa yang berlaku begini, seolah-olahnya kerajaan gagal dari sudut pelaksanaan. Adakah ianya disebabkan oleh tiada kesungguhan politik atau pimpinan, atau ia disebabkan oleh campur tangan politik yang begitu berleluasa, atau juga kerana tahap kompetensi pegawai-pegawai kita yang lemah yang boleh dibahagikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya selepas PDRM melaksanakan Opcantas baru-baru ini, banyak penurunan daripada semua sudut kesalahan, sama ada kesalahan serious crime ataupun kesalahan lain. Tetapi persepsi masyarakat kepada pelaksanaan operasi PDRM ini sebenarnya adalah pendapat segelintir saja. Kebanyakan masyarakat di luar sana mendapati bahawa tindakan yang telah dibuat oleh pihak polis dan juga KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri mendapat penerimaan yang amat positif. Jadi kalau kita lihat daripada imbasan daripada lain juga menunjukkan fakta-fakta ini adalah benar dan betul. Dan saya juga bersetuju apa yang Yang Berhormat sebut bahawa ada penglibatan politik. Politik yang saya sebut di sini bukanlah mengata ahli politik yang kita di sini Yang Berhormat. Kebanyakan masyarakat tidak memahami apa artinya politik. Kadang-kadang umpamanya saya bagi satu contoh Yang Berhormat. Apabila kubu benteng prison di Medan ditembusi oleh pihak pelari daripada banduan, 200 lebih banduan keluar daripada sana,
Baru seminggu selepas itu, orang di Sarawak dihebohkan mengatakan di Matang dan di Putrajaya telah ramai pelari daripada Medan itu dah sampai di sana. Dan apabila pihak polis mengadakan satu patrol menerusi udara dan juga menguji alat penggunaan malam dan juga menjalankan kesanan jenayah, mereka mengatakan betul lah perkara ini bahawa polis mencari pelari daripada Medan itu dah sampai di Kuching. Jadi persepsi ini semua orang di Kuching mengatakan benar perkara ini berlaku. Polis kena blok Twitter, Facebook melaksanakan perkara yang tidak mungkin orang daripada Medan boleh sampai ke Kuching dalam masa 1 minggu. Lari di sana dan dicari oleh polis Malaysia di Sarawak. Jadi persepsi ini saya cukup yakin memang benar, Yang Hormat. Masalahnya kita kadang-kadang apabila dengar saja, masuk dalam Facebook, masuk dalam Twitter, akhirnya menjadi satu persepsi. Walau secara realitinya perkara ini tidak pernah berlaku. Jadi untuk memperbaiki polis ini berterusan akan dilaksanakan oleh pihak kementerian dan juga polis itu sendiri. Dan dalam sudut ini juga kita masih berbincang macam mana mekanisme yang terbaik supaya kita response time kepada apa saja persepsi negatif ini boleh kita buat dan jawab dengan secepat mungkin untuk memberi penjelasan kepada masyarakat umum bahawa apakah perkara yang sebenarnya. Terima kasih. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya tertarik dengan jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Ini soal persepsi dan imej positif PDRM. Sejak kebelakangan ni nampaknya kes-kes yang menggunakan senjata api begitu kerap sekali berlaku. Dan ini sedikit sebanyak memberi tekanan pada pihak polis. Ditambah pula dalam laporan audit mengatakan ada pistol yang hilang. Sebab tu persepsi rakyat ni lebih negatif pada PDRM. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah langkah-langkah berkesan yang akan diambil oleh kementerian supaya memastikan imej polis ni pulih? Kedua, bukan sahaja sekadar indeks jenayah itu turun, bagaimana rakyat dapat merasainya bahawa jenayah itu memang dapat dikurangkan. Yang feeling itu sangat penting. Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Bagaimana Yang Berhormat sedia maklum, apabila seseorang mengkaji daripada sudut pentadbiran, salah satu daripada kajian yang dibuat, termasuk pengajian yang saya buat, Yang Berhormat, ialah termasuk macam mana mengatasi persepsi masyarakat apabila berlaku satu-satu perkara. Jadi dalam keadaan sedemikian, ada diperuntukkan dalam bajet yang kita ada sekarang ini sejumlah wang yang mana kerajaan amat peka persepsi rakyat kepada tindakan polis itu adalah amat penting dan menyediakan peruntukan yang sepatutnya. Jadi insya-Allah kita akan laksanakan kehendak kerajaan untuk mengubahkan persepsi rakyat ini menggunakan mekanisme secara yang menyeluruh. Jadi pada soalan Yang Berhormat berhubung dengan senjata yang hilang, Yang Berhormat, sebenarnya berlaku senjata yang hilang ini dalam satu jangka masa yang panjang, iaitu 3 tahun. Dan kehilangan ini bukanlah kehilangan daripada stor, amri ataupun satu-satu tempat simpanan. Tapi berlaku apabila anggota-anggota polis yang membawa senjata dalam situasi yang tertentu. Saya mempunyai banyak pengalaman sendiri, merentas sungai, dalam bot dan sebagainya, karam. Tapi ada juga yang dilapor menjadi sensational news dengan izin, iaitu pistol dijumpa dalam tandas, pistol dijumpa dalam tempat-tempat yang tertentu. Saya faham kenapa perkara ini berlaku. Sebagai orang yang pernah membawa senjata ini selama 13 tahun dalam polis dahulu, macam mana dia boleh berlaku? Kadang-kadang kelemahan manusia ni memang kita terima. Tapi dalam masa yang sama, polis tidak berdiam diri. Kita akan mencari cara-cara SOP yang terbaik untuk mereka
yang memegang senjata dan membawa senjata ini untuk diperbaikikan lagi supaya persepsi ini yang menerusi perhabaran rasmi, umpamanya laporan daripada Ketua Audit Negara ini boleh kita atasi. Tapi fahamilah bahawa dia bukan berlaku dalam satu tempat, satu masa, tapi dalam jangka masa yang panjang, iaitu 3 tahun. Maknanya kelemahan ini berlaku bukanlah kelemahan seluruh masyarakat PDRM, tetapi ada segelintir pegawai yang mungkin daripada sudut latihan, kecuaian berlaku, tetapi ada kecuaian tidak boleh dielak, merentas sungai masa peroperasi dan sebagainya, tertinggal senjata ataupun termasuk sungai atau di laut. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Seri Ongka Chuan Tanjung Malim. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 9, dan saya sebelum ini saya minta izin Tan Sri Yang Di-Pertua, saya telah diminta oleh Yang Berhormat Tebrau untuk mengalu-alukan kunjungan rombongan daripada Young Malaysian Movement dengan izin YMM Negeri Johor atas jemputan YB Tebrau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung Malim di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sememangnya mengambil maklum mengenai isu kesesakan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan ataupun PLAS, khususnya pada musim perayaan tertentu dan pada cuti hujung minggu. Sehubungan itu, untuk mengurangkan kesan kesesakan jangka pendek di Lebuh Raya PLAS, kerajaan telah bersetuju untuk menaik taraf beberapa lokasi Lebuh Raya Utara Selatan atau PLAS yang dikenal pasti mengalami kesesakan akibat pertambahan bilangan trafik. Skop projek bernilai 1.437 bilion ini melibatkan cadangan pembinaan lorong tambahan keempat dengan jarak keseluruhan sepanjang 63.3 km, iaitu pertamanya di lokasi antara Rawang ke Sungai Buloh sepanjang 13 km, Shah Alam ke Sungai Buloh 16 km, Bukit Lanjan ke Jalan Duta 7 km dan persimpangan Nilai Utara Seremban 27 km. Pada masa kini, kerja-kerja pembinaan sedang giat dijalankan dengan kemajuan kerja-kerja fizikal di tapak ialah 35%. Berdasarkan perancangan, projek ini dijangka akan siap keseluruhannya pada akhir tahun 2014. Di samping itu, kerajaan telah meluluskan projek Lebuh Raya Pantai Barat ataupun Taiping ke Banting atau WCE yang sejajar dengan Lebuh Raya PLAS di bahagian Perak dan Selangor. Lebuh Raya sepanjang 316 km ini akan dibina menerusi gabungan kaedah penswastaan dan konvensional. Pembinaan fizikal WCE dijangka akan dimulakan pada bulan Jun 2014 dan siap sepenuhnya dalam tempoh 60 bulan. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk mengurangkan kesan kesesakan jangka pendek di Lebuh Raya PLAS pula, kementerian ini dengan kerjasama syarikat konsesi PLAS telah melaksanakan beberapa langkah dan tindakan proaktif. Antaranya ialah seperti mengeluarkan jadual waktu perjalanan untuk musim perayaan tertentu, menambah bilangan lorong di plaza-plaza tol, membuat hebahan menerusi media massa dan media elektronik dan bekerjasama dengan pihak polis untuk melancarkan aliran pergerakan trafik. Sekian, terima kasih. Tanjung Malim. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri yang baik. Tapi di sini saya cuma nak bangkitkan tentang kesesakan terutamanya di tempat kutipan tol. Pada saya, sistem elektronik yang digunakan minta maaf, tak seperti touch and go, fast track dan sebagainya telah ketinggalan zaman. Saya rasa mungkin PLAS boleh gunakan sistem imbasan yang lebih generasi yang lebih baru, lebih berkesan, lebih cekap. Jadi soalan saya, adakah kerajaan setia mengarahkan PLAS untuk kaji supaya sistem yang lebih canggih
dalam kutipan sistem kutipan TOR tu digantikan dengan sistem yang sedia ada supaya mengelakkan kesesakan di tempat-tempat kutipan TOR di Lebuh Raya Utara Selatan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang dikemukakan. Seperti yang dicadangkan Yang Berhormat, memang benar di peringkat kementerian bersama dengan syarikat konsesi memang membincangkan dan meneliti ya option-option untuk sistem imbasan yang lebih baik daripada apa yang diamalkan pada ketika ini Yang Berhormat ya. Saya dengan sukacitanya mengaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa kerajaan juga melihat kepada inovasi-inovasi untuk memperbaiki lagi sistem yang sedia ada. Selain daripada itu Yang Berhormat, kerajaan juga memperkenalkan ya, penggunaan selain daripada penggunaan pembayaran secara elektronik, kerajaan juga melalui kementerian dan hasil perbincangan dengan syarikat-syarikat konsesi memperkenalkan kadar pembayaran diskaun dan rebat tertentu agar pengguna menggunakan perjalanan di luar waktu puncak Yang Berhormat ya, sekaligus membantu dalam meminimalkan potensi kesesakan yang berlaku pada masa-masa tertentu. Dan selain daripada itu Yang Berhormat, saya juga suka untuk memaklumkan kepada Yang Berhormat pada masa yang sama juga pihak PLAS sedang merancang dan melaksanakan cadangan bagi melaksanakan cadangan untuk membina lorong mendaki di laluan di antara Slim River ke Sungkai, iaitu arah utara sepanjang 4.56 km, dan cadangan kerja ini dijangka akan dilaksanakan pada suku kedua tahun depan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Masih ada Yang Berhormat, duduk dalam rumah. Saya akan keluar sekejap lagi oleh karena visi pertanyaan-pertanyaan ini berakhir pada 11.30. Tetapi ada perkara yang perlu saya selesaikan sebelum saya keluar. Karena sebelum ini usul kerjaan mengenai dengan hal Padang Serai perlu diselesaikan. Jadi saya tidak akan duduk di sini untuk mengurusi. Jadi sekarang ini saya cuma akan menyelesaikan hal saya dengan Padang Serai. Begini Yang Berhormat. Padang Serai masuk tadi, saya kata keluar dulu Yang Berhormat. Alasan saya atas sebab seperti berikut. Karena peraturan masyarakat kita ini semuanya tertakluk kepada tafsiran yang dipertua. Kalau tafsiran yang dipertua itu salah, maka peraturan masyarakat kita juga membenarkan untuk dikaji, tetapi dengan usul. Apabila dikaji dengan bawa usul, itu merupakan kritik kepada yang dipertua. Bukan bermakna yang dipertua tidak boleh dikritik, tapi ada cara. Tapi kalau kritik yang dipertua di luar, itu bermakna menghina majelis, kena menghina yang dipertua. Ingat ini. Tadi saya tidak benarkan beliau untuk masuk dulu karena ada pertikaian tafsiran. Menurut beliau, tafsiran ialah kalau tidak dinyatakan oleh yang dipertua secara jelas, apabila mengatakan bahwa Yang Berhormat keluar, bermakna secara otomatis 2 hari. Pertikaian sini ialah pendapat saya 2 hari itu apa sebenarnya? Kena hari persidangan ialah daripada jam 10 sampai 5.30. Ada rehat di tengah hari. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia disuruh keluar pada jam 5, ada lagi setengah jam. Jadi adakah 2 hari itu bermulai pada bila? Bila? Karena kuasa yang dipertua dalam peraturan masyarakat 99 dari masa ke semasa, kalau tidak ada jelas definisi itu, yang dipertua sendiri boleh mengatakan ini definisi dia. Kalau juga dalam Berhormat tidak setuju, dan boleh juga diapil. Jadi bagi saya 2 hari ini ialah apabila Yang Berhormat itu saya arah keluar pada lebih kurang 11.30, maka dia boleh masuk definisi saya selepas nanti 11.30 pada hari ini. Itu sebab saya kata jangan dulu masuk Yang Berhormat. Tetapi dia masih mengatakan bahawa saya boleh masuk karena ini hal yang kedua. Jadi ini cuma tafsiran-tafsiran yang dipertua punya tafsiran. Tak payahlah bawa saya gaduh Yang Berhormat. Selepas itu hentam saya. Ada cara kita buat. Sila.
Silakan. Sebenarnya perkara ini sangat jelas. Kalau tidak jelas, barulah kita pakai peraturan 99, tapi perkara ini sangat jelas bahawa 44 -2 mengenai perkara ini, jika pengerusi tidak menentukan tempoh alih diminta keluar, tempoh tersebut hendaklah disifatkan sebagai selama 2 hari termasuk hari kejadian berkenaan. Sama ada pukul 10, pukul 4, pukul 5, itu tak kira, tetapi hari kejadian itu bererti hari ini yang berhormat daripada Perang Serai tidak lagi digantung. Ini sangat jelas. Dan saya rasa dalam perkara ini khasnya oleh kerana ada seusul di hadapan kita bahawa prinsip penting ialah bahawa speaker bukan sahaja harus fair tetapi seen to be fair. Dan dalam perkara ini speaker tidak fair dan seen to be unfair. Dan saya rasa itu betul lah dibetulkan. Dan kita semua manusia, kita boleh buat kesilapan. Saya harap bahawa dalam perkara ini yang berhormat Tuan Ketua boleh mengakui itu satu kesilapan. Tak perlulah kita merujuk usul untuk mau kaji semula. Tan Sri, terima kasih.